Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memungkau sudah. Pembentangan kami baru dibuka dengan alunan manda yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kalai Wanakem Gan Baru Zuni Hauyun. Sejambak kasih dedikasi buat pensyarah HSK 203 iaitu Dr. Muhammad Firdaus bin Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia daripada Tulus Ikhlas kumpulan pembentang. Namun, sebelum kita berlayar lebih jauh lagi dalam arena pembentangan kami, eloklah terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Hamidi bin Rizwan, pemegang nombor kad matrik 145228, bermejakan sejarah, bermainakan kesusastraan Melayu. Ahli yang kedua, Chan Fen Teng, pemegang nombor kad matrik 136198, bermejakan sejarah, bermainakan falsafah. Dan ahli yang terakhir, Nur Masyita binti Aswi, pemegang nombor kad matrik 148724, bermejakan sejarah, bermainakan kesusastraan Melayu. Pada hari ini, kumpulan kami akan membuat pembentangan mengenai tajuk yang telah ditetapkan iaitu berdasarkan mukadimah oleh Ibnu Khaldun, analisiskan sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang ilmu kemanusiaan dan sosiologi. Di bahagian permulaan, saya cuba untuk mengupaskan, menerangkan mengenai seorang tokoh yang amat dikagumi kerana banyak memberi sumbangan terhadap bidang kemanusiaan dan juga sosiologi. Latar belakang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun atau nama penuhnya Abu Ziyad Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami telah dilahirkan sekitar 27 Mei 1332 bersamaan 732 Hijrah di Tunisia. Ibnu Khaldun berketurunan Arab dari Yaman di mana beliau telah berhijrah ke Andalus. Bapanya merupakan seorang sarjana yang terkenal, diguruni dan cukup dikenali pada ketika itu. Ibnu Khaldun pernah ditawarkan menjadi Perdana Menteri di Basra. Pendidikan. Dari aspek pendidikan, kita melihat kepada Ibnu Khaldun itu cara memperoleh pendidikan beliau di mana beliau mempelajari dan menghafal Al-Quran sejak kecil, mendalami ilmu fiqh, hadis, syariah dan juga ilmu falsafah. Beliau juga telah meninggal dunia di Kairah, Mesir ketika berusia 87 tahun. Cukup saja di bahagian saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sumbangan Ibnu Khaldun. Dalam sumbangan Ibnu Khaldun, kita melihat dari ilmu kemanusiaan akan dibentangkan oleh kami bertiga. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi akan dibentangkan oleh saya sendiri. Baiklah, terima kasih kepada saudara Hamidi. Sekarang, saya, iaitu Chan Fei Teng, akan meneruskan pembentangan kumpulan kita, iaitu menjelaskan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang falsafah. Dalam aspek ini, Ibn Khaldun telah memperkenalkan satu teori falsafah, iaitu teori umran. Apakah itu teori umran? Teori umran ini merupakan satu teori metafisik yang mengenai realiti hidup manusia dengan berasaskan
fakta sejarah. Bagaimana ia berkait dengan fakta sejarah? Menurut Ibn Khaldun, masa lampau merupakan satu lambang kepada berlakunya masa kini. Masa kini merupakan hasil serta kesan daripada masa lampau. Saya akan bagi satu contoh yang sebenar yang mana berlaku dalam setiap hari kita. Makanan-makanan seperti McDonald's dan juga KFC, iaitu fast food yang kita kerap makan pada masa sekarang, merupakan makanan-makanan barat yang telah berjaya diperkembangkan akibat daripada penjajahan kuasa-kuasa barat di tanah negara kita pada masa dulu. Cuba anda fikir, adakah makanan-makanan fast food ini berasal dari tamadun barat itu sendiri ataupun berasal daripada tamadun tanah Melayu kita sendiri? Baiklah, selanjutnya, fakta sejarah menurut Ibn Khaldun dapat lagi diperkukuhkan dengan kebergantungan antara manusia dengan alam. Dalam konteks ini, menurut Ibn Khaldun, sesebuah tamadun itu sudah pasti akan melalui 4 tahap yang tertentu. Saya akan cuba menjelaskannya. Pada tahap yang pertama, manusia itu akan berusaha bagi mencari sumber-sumber alam yang terdapat di alam sekelilingnya. Pada tahap yang kedua pula, manusia itu akan berusaha bagi mengusahakan sumber-sumber alam yang terdapat tersebut. Manakala pada tahap yang ketiga, manusia akan mula menikmati kemewahan serta kekayaan hasil-hasil yang berbuah daripada usaha-usaha yang telah dilakukan oleh mereka sebelum ini. Manakala pada tahap yang keempat, iaitu tahap yang keakhir, manusia akan merosot bagaimananya, iaitu tamadun itu akan runtuh. Kenapa? Hal ini kerana sikap manusia yang telah mula merosot akibat daripada kenikmatan, kemewahan, benda-benda yang telah berjaya diusahakan oleh mereka sebelum ini. Keempat-empat tahap tamadun ini menunjukkan hujah Ibn Khaldun, iaitu world of occurrence dan world of things. Hidup manusia adalah berada di bawah kuasa Tuhan. Hal ini sekali lagi menunjukkan reaksi manusia terhadap alam sekelilingnya. Saya akan bagi satu contoh lagi. Contohnya, tamadun Bawi. Manusia yang tinggal di kawasan-kawasan tanah yang subur sudah tentu bahawa mereka akan cuba sedaya upaya bagi guna akalnya untuk mencari ataupun mengusahakan tanaman-tanaman sebagai sumber hidup mereka. Manakala bagi manusia Bawi yang tinggal di kawasan laut akan menangkap hasil laut sebagai sumber hidup mereka ataupun bagi melangsungkan hidup seharian mereka. Oleh itu, di sini kita amatlah jelas dapat lihat bahawa kesemua ini menunjukkan bahawa kejadian berlakunya sesebuah peristiwa itu adalah dengan adanya kehadiran Tuhan
menurut perspektif Ibn Khaldun. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang iaitu Cheng Fenteng. Baiklah, kita pergi pula kepada bidang politik dan sains sosial. Dalam bidang ini, bermulalah kejayaan Ibn Khaldun pada usia 20 tahun sewaktu menjawat jawatan Setiausaha Diraja pada masa itu di bawah pemerintahan Sultan Abu Ishaq yang memerintah Tunis pada tahun 751 Hijrah bersamaan 1352 Masihi. Ibn Khaldun juga pernah menjandang jawatan sebagai anggota Majlis Ilmiah, anggota Jabatan Setiausaha Sulit Sultan Abdul Salim bin Abi Al-Hasan di Fez, Maghribi, Duta Granada, Perdana Menteri Hajib Bauqi dan Ketua Hakim Qadi Al-Dawhah. Beliau juga pernah menjandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Ketika di Fez, Ibn Khaldun mengambil kesempatan berguru dengan seorang ilmuwan iaitu Lisanuddin bin Al-Khatib yang merupakan seorang pengarang kitab tarikh Granahad hebat dalam bidang pensejarahan. Di kota Fez mempunyai sebuah perpustakaan terlengkap pada masa itu menyebabkan Ibn Khaldun mengambil peluang untuk menimba ilmu pengetahuan secara meluas. Analisis yang boleh saya berikan berdasarkan pernyataan ataupun penerangan yang telah diberikan di mana dalam bidang dalam kesibukan Ibn Khaldun terutama dalam bidang politik ianya bijak mencari peluang untuk meneroka ilmu dan dipelajari bersama-sama para ilmuwan yang hebat dalam persejarahan, bahkan ianya menjadikan perpustakaan sebagai tempat rujukan untuk memperoleh ilmu yang pelbagai bidang. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Ibn Khaldun telah berjaya menganalisis sejarah dari aspek kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Beliau banyak memberi panduan yang terbaik kepada manusia tentang asas pembinaan sesebuah tamadun. Berdasarkan pendapat beliau iaitu sebuah tamadun tertegaknya hasil daripada keunggulan rohani dengan jasmani. Berdasarkan pendapat beliau ini, saya juga bersetuju dengan pendapat beliau iaitu rohani dengan jasmani mampu mewujudkan sesebuah tamadun yang unggul. Seterusnya, beliau juga merupakan pelopor kepada pemikiran-pemikiran moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan pendidikan. Beliau juga telah diiktiraf oleh para sarjana kerana bahan-bahan karya beliau dijadikan sebagai kajian dan rujukan, dan pemikiran beliau juga sering dijadikan wacana tema-tema seminar, bengkel persidangan ilmiah, judul-judul buku dan tesis di peringkat pengajian tinggi. Pernyataan ini jelas menunjukkan sumbangan beliau sangat penting kepada bidang ilmu dan pemikiran Islam, iaitu banyak kajian-kajian ilmiah dapat dihasilkan daripada pemikiran beliau. Sebuah anugerah ilmiah yang berprestij dinamakan sempena nama beliau iaitu Ibn Khaldun Chair of Islamic Studies di Universiti Amerika. Nama beliau juga telah diabdikan dalam sebuah universiti di Jakarta iaitu Universiti Ibn Khaldun. Seterusnya, bagi membuktikan sumbangan Ibn Khaldun dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam, beliau telah menghasilkan karya Al-Muqaddimah yang merupakan karya agung dalam bidang pensejarahan. Mengikut Bill Lewis, buku ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang sangat penting, dan buku ini juga dapat membantu ahli sejarah dalam penghasilan kajian yang benar dan berilmiah. Justru buku ini membahaskan secara terperinci tentang sejarah dan pensejarahan kerana Al-Muqaddimah ini ialah sumbangan yang agung dalam bidang pensejarahan
dan juga merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Berdasarkan pernyataan ini, jelas kita dapat lihat peranan penting Ibnu Khaldun dalam membuka minda masyarakat dalam bidang pensejarahan untuk mengkaji organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini juga menjadi satu bahan kajian yang sangat menarik kerana pendekatannya yang sangat rasional serta kaedah dan perbahasannya yang dilakukan secara analitikal dan terperinci. Jelaslah menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun sangat membantu dalam kajian pensejarahan dan dalam bidang ilmu dan pemikiran secara Islam, kerana karya-karya beliau menjadi rujukan dan menjadi panduan kepada para pengkaji untuk menghasilkan sesuatu kajian ilmiah. Sumbangan seterusnya Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi Islam ialah Ibnu Khaldun dikenali juga sebagai bapa ekonomi Islam kerana pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik berlandaskan syariat Islam. Ibnu Khaldun telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerja keras, kerjasama, kesederhanaan dan kesamarataan. Beliau telah menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi kerana keadilan ini merupakan prinsip dan falsafah ekonomi yang meliputi semua aspek di dalam mengukuhkan sistem ekonomi Islam. Kerana sebagai contohnya, keadilan dapat dilihat di dalam hubungan di antara pekerja dengan majikan dan juga peniaga dengan pembeli. Keadilan ini mampu mewujudkan kesamarataan dan kerjasama di antara manusia. Apabila kerjasama dan kesamarataan ini dapat diwujudkan, maka kita akan dapat mengelakkan berlakunya beberapa perkara yang boleh merosakkan ekonomi Islam, iaitu rasuah dan juga riba yang mampu meruntuhkan ekonomi Islam. Di samping itu, Ibnu Khaldun juga telah melihat manusia sebagai memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini, iaitu Ibnu Khaldun menzahirkan falsafah ataupun prinsip ekonomi yang mementingkan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana ilmu pengetahuan ini sangat penting kepada manusia untuk mengelakkan daripada ditipu, dimanipulasi oleh golongan-golongan yang ingin menjatuhkan ekonomi Islam. Apabila kita mempunyai ilmu yang banyak di dalam bidang ekonomi dan juga bidang yang berkaitan dengan ekonomi, maka kita akan dapat meluaskan lagi kaedah ataupun idea untuk memajukan ekonomi Islam itu sendiri. Di samping itu, beliau juga menyatakan manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan di akhirat. Apabila keadilan ini dijadikan sebagai tulang belakang, maka ia akan selaras dengan ajaran Islam, iaitu untuk mementingkan kesamarataan dan kesederhanaan dengan menjalankan syariat-syariat Islam seperti zakat dan juga bersedekah. Apabila syariat ini dijalankan, bukan sahaja dapat membangunkan ekonomi, tapi malah untuk manfaat ataupun saham di akhirat kelak. Beliau juga telah mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan di antara penawaran dan permintaan. Prinsip beliau ini sangatlah penting untuk kita jadikan sebagai rujukan ataupun panduan, kerana penawaran dan permintaan ini dapat mengelakkan daripada berlakunya pembaziran dan kerugian di dalam menjalankan aktiviti perniagaan. Seterusnya, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barangan yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktiviti. Hal ini kerana
pengawalan paras harga barangan dapat mewujudkan nilai keadilan dan juga dapat menimbulkan kepercayaan ataupun dapat mengukuhkan sistem ekonomi itu sendiri, kerana melalui ketetapan paras harga, masyarakat ataupun manusia akan percaya dengan perniagaan yang dijalankan. Oleh itu, secara jelasnya, kita dapat melihat Ibnu Khaldun ini sebagai seorang yang mementingkan integriti dan juga mementingkan aspek keislaman, dan hal ini dapat mewujudkan suatu sistem ekonomi yang harmoni. Hal ini kerana beliau telah menghasilkan teori ekonomi yang berlandaskan syariat Islam yang mampu menjadikan panduan kepada semua masyarakat walaupun bukan Islam juga boleh menggunakan prinsip yang beliau kemukakan ini. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan pembentang. Terima kasih kepada pembentang Masyitah. Baiklah, kita teruskan kepada bidang sosiologi. Kita cuba melihat apakah sumbangan yang telah disumbangkan oleh Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi. Bidang falsafah sejarah terletak di bawah bidang sosiologi. Kita melihat kepada sumbangan yang telah disumbangkan oleh Ibnu Khaldun dalam bidang sosiologi. Ibnu Khaldun mempunyai kepakaran dalam sejarah Arab Teragung, di mana ianya dikenali sebagai bapa persejarahan, terutama aspek kebudayaan, sains sosial maupun moden. Bukan itu juga, bidang falsafah ini dilihat mampu mengembangkan falsafah berasaskan dari keagamaan yang awalnya terkandung dalam karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun sendiri. Melalui konteks pendefinisian, Ibnu Khaldun telah menjelaskan bahawa titik tolak bidang persejarahan ini sebagai satu catatan di mana ianya menjadi saluran maklumat terhadap masyarakat maupun setiap segala perubahan berlaku ini menjadi cerminan terhadap sikap manusia itu sendiri, seperti kemarahan dan kebiadaban. Seterusnya, kita lihat kepada garis panduan 4 perkara yang telah dilakukan oleh sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Antara yang pertama yang ditulis dalam laporan analisis sejarah iaitu membandingkan antara peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan musabab. Yang kedua, mengkaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan iktibar kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku. Yang ketiga, mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku. Dan yang terakhir, mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. Kesimpulan, Ibnu Khaldun menunjukkan bahawa dalam bidang ilmu kemanusiaan dan bidang sosiologi, idea-idea pemikiran yang mengenai pengembangan sesebuah tamadun merupakan aspek yang penting untuk memperkembangkan ilmu sejarah. Sumbangan Ibnu Khaldun dalam kedua-dua bidang tersebut bukan hanya terbatas pada kefahaman teori semata-mata, malah ianya membuka jalan kepada pelaksanaan cara hidup yang amali. Amatlah nyata bahawa Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir yang unggul atas idea-idea beliau yang bersifat inovatif serta bersejarah. Berikut merupakan rujukan yang telah kami gunakan.
Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Baiklah, soalan ini menggariskan bagaimana jika Ibn Khaldun tidak menyumbangkan kepada bidang pensejarahan. Bagi saya, kita ketahui di mana titik tolak persoalan ini bahawa Ibn Khaldun digelar kepada bapa pensejarahan. Jika Ibn Khaldun tidak menyumbangkan kepada bidang pensejarahan, kita tidak mungkin akan ketahui mengenai salah silah atau rentetan kronologi setiap apa yang berlaku dalam sejarah Arab. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.